Assalamualaikum dan selamat pagi. Bersama MHI, Isnin 3 Julai dengan pelbagai perkongsian menarik. Mencengah usia senja, inspirasi, menelusuri kisah pejuang terakhir anyaman mengkuang dari Sabak Bernam. Dan isu allowance untuk pelatih industri, adakah wajar setiap syarikat diwajibkan membayar allowance mereka atau bagaimana? Ikuti kupasannya. Assalamualaikum MHI yang segar dan bermaya bersama kami, saya Fetri Yahya. Saya Fariha On, diharapkan semuanya sihat belaka. Apatah lagi mungkin Sabtu Ahad yang lalu berperang dengan jalan trafik yang sungguh jam sekali kan. Mungkin dah pulang untuk meneruskan rutin kita, tugas kita pada hari Isnin 3 Julai dah. Itu dia. Kami memulakan Julai dengan pelbagai perkongsian yang menarik untuk anda, membawakan pelbagai perjuangan. Ada yang berjuang dengan ilmu dan ilmu itu pelbagailah. Ada yang berjuang dengan ilmu buku, penulisan, ada juga yang menggunakan jari jemarinya untuk menyulam satu yang bermakna untuk warisan yang perlu dijulang tinggi. Tapi jadi isu sekarang ni bukan sedang untuk mencari pewaris. Dan saya sempat juga ke tentang songkit apa semua. Berdepan dengan krisis tak ada pewaris yang memerlukan kesabaran. Sebab zaman sekarang ni kan anak muda nak cepat, nak senang. Betul. Jadi nak ambil masa ni ramai yang tak mampu. Kalau kita tengok ilmu orang dulu perlukan ketekunan, perlukan kesabaran. Itu yang sebenarnya mungkin hari ini segelintir daripada anak muda ni kurang sabar. Contohnya tadi kata songkit, makan tahun kalau nak siapkan. Makan bulan kan nak siap. Selembaran tu ambil masa yang panjang, kemudian kesabaran, ketekunan, fokus semua. Jadi tak ada yang mampu untuk melakukannya. Dan itulah yang perlu kita lakukan, perlu fikirkan sesuatu untuk tamadun bangsa. Siapa yang mampu untuk merungkai dan mampu untuk mempertahankan kegemilangan bangsa pusaka ini. Baik, hari ini kita akan kongsikan nanti bagaimana sebenarnya inspirasi kepada kita semualah melihat ketekunan seorang wanita ini 60 tahun kan memperjuangkan anyaman Tika ini, dan difahamkan juga beliau antaranya salah satunya pejuang tunggal anyaman Tika ni di Sabak Bernam, Selangor. Sebab saya jumpa ramai adik guru bila mereka buat kelas kan, daripada 40 orang kemudian tinggal 20, tinggal 14. Akhirnya tinggal 2-3 orang, lepas tu pun itu pun dah tak ada. Sebab sabar perlukan masa yang panjang. Baik, sama-sama kita berbincang tentang nanti akan muncul seorang Sri Kandi yang berjuang di tikar mengkuangnya, ataupun nama saintifiknya apa dia? Pandanus amarylophyllus. Terbelit-belit lidah Haji ya. Okay. Itu nama saintifik bagi mengkuang lah. Okay, sebelum tu kita tengok dulu cuaca pada hari ini, Fetri. Kita lihat ini dia perkembangan cuaca semasa Kuala Lumpur, cerah insya-Allah sehingga jam 10 pagi nanti. Kuching hujan, Kota Kinabalu cerah, Labuan cerah, Kangar cerah dan juga Petaling Jaya cerah. Manakala di Alustar, Alustar, Kota Baru, Kuantan, Ipoh, Senai, Putrajaya dilaporkan cerah sampai jam 10 pagi nanti. Tempat lain pun sama saya kira. Ya. Moga-moga dapat menjadi panduan untuk anda merancang pergerakan pada pagi ini. Hari Isnin juga, tak ada amaran, ribut petir pun tak ada. Tiada amaran hujan lebat berterusan pun tiada, alhamdulillah. Baik. Ingin satu lagi perkembangan, semalam kita dikejutkan juga, ini berkenaan dengan kejadian kepala air, tragedi kepala air, kejadian berlaku pantas air sungai katanya naik lebih 5 meter, ada yang kata sampai 10 meter. Itu sebab berlaku tiba-tiba, jadi tak sempat mungkin yang ambil gambar ke ataupun yang buat laporan ke. Dan ini berlaku di Kemaman, fenomena kepala air yang berlaku di Jeram Mawai Putih kemarin dipercayai menyebabkan peningkatan air sungai yang mendadak setinggi lebih 5 meter. Dan Ketua Polis Daerah Kemaman Superintendent Hanyan Ramlan berkata, ini berdasarkan kesan air dan lumpur yang dilihat di lokasi kejadian. Jadi pihaknya percaya kejadian berlaku sangat pantas menyebabkan 10 mangsa yang berada di lokasi kejadian tak sempat menyelamatkan diri. Dan setakat semalam dilaporkan 2 orang mangsa telah ditemui, iaitu ibu dan juga anak lelaki. Ya, sekarang ini difahamkan masih lagi diteruskan proses pencarian penyelamat melibatkan 50 anggota yang bertugas untuk membantu misi pencarian mangsa yang masih lagi tak dapat dijumpai. Dan kita doakan agarnya semua dipermudahkan untuk operasi mencari pada pagi ini yang dimulakan pada 8 pagi tadi, insya-Allah. Baik, kita nak teruskan pengisian MHI pada pagi ini. Seperti mana kita katakan, kita nak berkenalan juga siapakah sebenarnya Sri Kandi yang kita bawakan ke studio ini. Ini laporannya. Seni Ayaman Mengkuang, seni kraftangan kreatif yang semakin dilupakan generasi kini. Namun ada lagi insan yang berusaha memperjuangkannya.
Aminah Naim, 73 tahun, masih bergiat aktif dalam seni anyaman mengkuang. Ibu tunggal kepada 8 anak itu mula melibatkan diri dalam seni anyaman sejak berusia 16 tahun. Antara produk yang dihasilkan ialah tikar, topi, tudung salji dan bakul. Walau bagaimanapun, perjuangannya selama hampir 60 tahun dalam mempertahankan seni tradisi itu bakal menemui titik noktah kerana tiada pewaris yang mahu meneruskan legasi ini. Aminah adalah satu-satunya individu yang mahir dalam anyaman mengkuang di daerah Sabak Bernam sejak beberapa tahun lalu. Inspirasi menyelami kisah pejuang anyaman mengkuang terakhir dari Sabak Bernam ini. Itu dia. Minta mengkuang daripada mengkuang, dalam mengkuang ada yang berjuang. Baik, kita bersila hari ini. Kita perkenalkan Puan Aminah Naim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mesra dipanggil? Panggil apa? Kalau orang kampung panggil saya Bik Minah. Bik Minah. Bik Minah tu sebab kita bahasa Jawa. Orang sana panggil Bibik tu makcik tau. Jadi Minah. panggil Bik Minah, Bik Minah. Kalau dekat cucu panggil apa? Mbah. Sebab orang Jawa panggil Mbah. Okey, Mbah pun nampak cergas ya. Nampak sihat. Syukur, amin, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Baik. Hari ini bawakan sedikit. Ini dah hasil yang sangat kaya daripada tangan Bik Minah sendiri. Sebab mula terlibat masa umur 12 ya. Saya daripada umur 16 tahun dah 16. mula boleh dijual lah. Sebabnya saya umur 6 tahun saya jadi anak yatim piatu. Ada penduduk kampung yang datang tadi membawakan. Dari kampung mana ni? Saya Sungai Besar, Sungai Panjang sebenarnya. Sabak Bernam, Sungai Panjang. Okey. Okey, ini antara hasil Mbah yang terkenal. Bayangkan 6 dekad berjuang dengan mengkuang ini. Dan mengkuang ni mungkin orang ingat ada je kan, tapi Mbak terlibat proses awalnya macam pergi ambil mengkuang Pergi motong. Jemur atau macam mana? Contohlah, ini satu mengkuang mentah. Kalau kita nak buat tikar, kena buang tulang tengah. Kena dilayu. Dah dilayu, lepas tu ini alatnya. Ini saya perkenalkan. Kena layu juga? Kena dilayu sampai masak. Ini lepas tu, lepas dilayu, dibuat macam ni. Jadilah, ini jadi 3 line ni. Jadi 2 line ni. Berapa lama proses untuk? Prosesnya, senang cakap kalau kita daripada motong sampai 3-4 hari lah. Sebab 3-4 kita hari. kena jemur, kena rendam. Kalau tikar kena rendam 2 malam, lepas tu baru kita jemur. Dah dijemur, kalau panas terik macam biasa ni, 1 hari. Satu hari dapat. Tapi pantang dia apa tak boleh kena hujan? Tapi kalau jemur tu, kalau kurang panas, dia akan lebam. Macam ni lah, lebam-lebam dia tak putih sangat. Ini contoh lebam Ini macam kita mewarna pun. Bah ni bekalan mengkuang sentiasa ada? Memang sentiasa ada. Ini kalau nak ambil daun mengkuang ni memang jauh masuk ke dalam ke? Tak ada, di belakang rumah saja. Di belakang rumah. Memang kita daripada tahun 72 saya kahwin tu, belakang rumah memang ada pokok mengkuang. Jadi terus usahakan. Tapi zaman saya duduk dengan mak sebelum kahwin tu, memang mak saya pun ada pokok mengkuang. Jadi senang cakap saya daripada budak saya dah mahir ke jemur. Jadi kehidupan Mbah memang dengan mengkuang je? Dengan mengkuang. Tikar semualah. Okey, baik. Okey, kalau tengokkan ni Fatri, ini antara penyebab utama jugalah yang mereka menolak tak nak buat tikar anyaman. Sebab apa? Sebab berduri kan? Duri yang tepi ni ke depan. Yang ni naik ke atas, disongsang. Okey. Jadi mungkin buang dululah. Buang dulu, baru dilayu. Tapi kalau nak buat ni, buang kanan kiri, buang tengah ni, jangan sampai luka tengah ni. Inilah jadinya hasilnya. Yang kita sudah dikambi. Okey, ini dah kambi-kambi. Hari ini nak tunjuk apa ni? Mungkin sambil-sambil kita bercerita, kita sambil satu menganjang boleh ke? Kena menganjang ni kena fokus saja. Kena menganjang, kena fokus. Kalau buat ni boleh kita sambil bercakap. Ini ada hasil mengkuang yang sekarang Puan Bella tu perlukan. Macam tiap-tiap minggu. Mbah ada juga mengajar orang tak? Ada mengajar? Ada, tapi orang tu tak nak. Alah, sakitlah, kena tangan lah, tangan hancur lah. Lagi-lagi yang pihak budak-budak muda. Ada ibu tunggal yang muda-muda tu kita ajak pun
atau semak lah apalah. Sanggup megang sendiri pun dibakar kat kebun. Dia tak nak. Kalau dia bukan senang ya, sebab ini kekayaan warisan kita ada. Dan juga kita perhatikan Mengkuang ni contohnya pernah memukau dunia. Sebab kadang-kadang ada program peringkat antarabangsa yang mana mereka menggunakan inilah sebagai hadiah untuk beri kepada pelancong-pelancong, kepada mungkin delegasi yang datang. Baik, kita mulakan cabaran. Faria, silakan. Itu tak sama. Ini yang mana? Yang senang yang dah diikat. Ini nak buat teringat kan? Nak buat topi lah. Topi. Okay. Ini caranya macam inilah. Apabila sudah dikambi, tapi itu tak sama panjangnya, boleh disambung. Ada sambungannya. Ini kita buat yang besar macam itulah. Senang buat. Kalau dah diikat macam ni, kita putar saja. Putar macam ni. Tapi dia 6 kambi ya. Tak boleh 2, 3 tak boleh. Kena 6 kambi. 6 kambi? 6 kambi ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Macam itulah. Kalau ketika menganyam ni apa pantang larang, Mbah? Kalau tak ada pantang larang. Tak ada pantang larang. Kalau ada pantang larang memang tak jadi kerja. Tapi tak boleh sambil telefon, tak boleh lah. Kat WhatsApp tak boleh. Anak cucu sendiri tak ada yang mengikut Anak cucu duduk kat bandar. Kat bandar. Bah saja yang sentiasa kat kampung. Okey. Rasanya antara banyak-banyak anak saya 8 orang. Termasuk anak tiri ada 13 orang anak. 13 orang. Tak ada seorang pun yang tak ada saya, tapi anak lelaki yang duduk kat rumah yang jaga saya itulah yang banyak bantu. Boleh sikit lah. Senang cakap, dia lah yang faham apa kerja mak. Kalau dah macam ni, inilah acuan. Acuan untuk ni. Okey, tu letak dekat mana? Letak macam inilah. Kat atas tu. Inilah acuan. Lepas tu kita tekan. Tekanlah. Tekan tu. Tekanlah biar jadi sama dia punya melengkung dia betul. Okey. Maknanya kalau macam Mbah buat ni dalam satu hari, kalau tika ni, tika Mengkuang ni, saya suka tika ni. Tinggal arwah nenek. Okey, berapa lama? Kalau tika senang cakap, kalau tika biasa sebab saya buat jangka kasar ni kan, 3 hari siap. 3 hari. 3 hari siap kalau dah ada benda kering macam ni. 3 hari ya. 3 hari siap. Tapi panjang macam ni lah, 4x7 misalnya katalah macam tu. Macam sepanjang Mbah terlibat ni kan, pernah tak ada hari rasa nak berhenti? Rehat, tak rehat. Ya? Rehat lah. Berhentilah. Terus saya dah tak nak buat dah. Tak nak terlibat dah dengan mungkin penat ke apa ke, ada tak? Tapi sebabnya buat masa ni, kira permintaan ada. Lagi-lagi dah kenal dengan Puan Bella tu. Kalau boleh hari-hari kita suruh buat. InsyaAllah kalau saya panjang umur, kalau saya sihat. Macam tu je lah. Okay. Inilah diputar macam ni lah. Ini batu apa? Batu. Ini batu. Ini batu pembantu. Pembantu tangan. Sebabnya kena kita macam ni. Kita gunakan stapler lah. Kita biar melengkung dia. Macam tu. Selalu memang buat seorang lah. Tak ada... Seorang je lah. Seorang? Tak pernah guna pembantu lah? Habis kawan-kawan tak nak macam mana. Macam ni lah. Bila cakap kata anak ada 13 orang kan, duduk selalunya kalau kita duduk di kampung ni, ramailah kawan-kawan dan ni sebagainya. Anak ada kat Bangi, ada kat Semenyih, ada kat Sepang, ada kat Production lah, ada di Rawang lah. Sekarang usia Bibi Minah 73 tahun. Okey, masih sihat alhamdulillah. Tapi cumanya kita nak tahu juga, ada tak kadang-kadang tu Bibi rasa macam bimbang, risau tak? Mau tak bimbang, tak risau. Tapi kadang anak-anak, jom mak kita berjalan. Dia ajaklah anak pergi bercuti, jom mak pergi Melaka, jom mak pergi PD, macam tu. Pasal Mengkuang ni, takut tak ada pewaris macam mana? Memang kita nakkan takut tak ada pewaris. Tapi Puan Bella tadi merancangkan, macam dia nak buka bengkel. Contohlah kalau kita ada usia panjang umur bagi kesihatan, kita nak suruh buatlah bengkel kat situ. Lagi saya suka. Tak adalah sampai mati pupus kan. Sebelum ni tak ada kelas. Kita buat kelas tapi orang tak nak. Saya buat kelas kat rumah. Berapa ramai? 2 orang, 3 orang, lepas tu dah tak nak datang. Itulah kita, semua bidang pun sama. Kalau macam songkit ke apa kan, yang memerlukan kesabaran tinggi tu memang payah juga. Memang payah. Okey, kalau misalnya Bik Minah dekat rumah, bermula jam berapa ni? Dah kerja? Contohlah, kalau saya masa itu saya jadi ibu tunggal, saya seorang kat rumah. Anak saya dekat Bukit Beruntung tu, dia kerja kat Proton. Lepas tu saya kat rumah, senang cakap, siap menyapu, masak air, sarapan, senang tajak 7.30. 7.30 dah start? Masuk bengkel lah. Wow. Masuk bengkel. Baik. So bengkel tu ada yang meneman ke? Kat bengkel? Tak adalah. Tak ada? Bawa bekal tadi. Bengkel tu depan pintu je. Dulunya kita orang buat makanan. Yang ambil daun-daun segar ni, yang mentah ni? Ini mentah. Contohlah kalau kita nak potong daun ni, daripada pukul 7.30 pagi sebelum panas-panas tadi, kita pergi turun lah. Ambil seorang? Ambil seorang je lah. Tak ada pembantu?
siapa nak bantu? Anak-anak jauh. Ingatkan ada juga macam tak ada. upah-upah orang tolong man ambil kan. Ini gambarannya macam mana memotong mengkuang yang mentah tu. Okey, setakat ni kalau misalnya hasil kraft tangan ni, produk kraft tangan kan, harganya berbaloi tak dengan kita punya tenaga yang diberikan masa? Kalau masa sekarang rasanya kuranglah berbaloi sebab sekarang benda tu semuanya mahal. Kalau zaman dulu, Bik Minah buat, kalau tikar macam ni harganya RM13, RM12. Tapi itu pun mana ada orang beli. Semua orang tua-tua sebaya Bik Minah, orang buat sendiri. Kan? Nak kenduri, kahwinkan anak, nak kenduri apa, dia buat sendiri. Tapi sekali dah masing-masing dah tua-tua macam ni kan, dah tak ada orang buat. InsyaAllah nanti mungkin kita harapkan walaupun di tempat yang mewah, eksklusif, tetap menggunakan tikar mengkuang ni sebagai elemen yang melambangkan tradisi budaya kita. Okay. Boleh tak Farah nak cuba? Boleh. Kita ada dengan ini tekap ni tekap stapler. Okey. Sini sampai kat bawah ni. Sini. Ni mengkuang ni boleh tahan berapa lama? Mengkuang ni kalau tikar boleh 7-8 tahun. 7-8 tahun ya. Lagi kalau dipakai hari-hari. Jangan disimpan kena panas. Pakai hari-hari. Masih boleh dipakai? Boleh pakai. Cuma dia kalanya macam buruklah. Buruk tapi licin. Sekarang ni ada tak yang memang berterusan orang order? Ada. Ada? Saya sukalah bau dia. Mengkuang ni sebenarnya daripada daun herba. Lepas tu buat lagi. Buat sini. Kita betulkan macam ni. Okey. Okey, kalau macam yang ni harganya macam ni. Dengan RM15. 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 Okey. Okey ke? Salah? Okey. Betul. Okey. Kalau rasanya kalau ada tak orang muda, mungkin kita tahu kan macam orang muda tak minat, tapi mungkin juga mereka tak tahu macam mana nak belajar, ada kena yuran ke macam mana? Tak ada. Tak ada. Ya. Sebab kita pujuk-pujuk sebagai kita jadi pelapis kan. Tolonglah, saya ada pokok mengkuang cakap macam buatlah, janganlah dia tanamlah lagi cakap macam tu. Anda kata saya tak ada, nanti macam mana? Mungkin Puan nak cuba ni. Topi ni. Itu untuk perhiasan bah? Itu untuk gantung, untuk hiasan. Ada tali tu. Contohlah homestay tu dia banyak digantung-gantung, tapi kalau beli satu pasang macam tu. Mewarni ni siapa mbah? Saya sendiri. Sendiri. Mewarni apa mbah juga? Ya, saya sendiri. Buat memang 360 ni semua buat sendiri. Tapi videonya tak ada sebab kita buat sendiri, siapa nak tangkap video. Tapi sekali dah dalam 1 tahun lebih ni kita berjumpa dengan Puan Bella. Terima kasih saya ucapkan kepada Puan Bella kerana bagi perangsang pada kita, bagi semangat pada kita. Mungkin kita jadi sehat. Alhamdulillah. Jadi benda tu seolah-olah macam ada pasaran. Sana nak, sini nak, sana nak. Dulu kalau bahasa orang buat, kita tak berani nak masuk Facebook. Anak nak masuk Facebook, masuk Facebook. Tak nak. Nanti takut tak menang tangan sebab tak ada pembantu. Baik, ini dia ketelitian dan juga kecekalan yang 60 tahun berjuang di Laman Mengkuang. Harapan Bas sendiri? Harapan Bas sendiri? Semoga berjaya. Siapa yang orang-orang Kendian ni, mudah-mudahan siapa yang tengok Malaysia hari ini, nampak pengalaman macam ni, sebagian nak jadi pelapis, silakan. Saya suka. Saya sokong. Semoga dia tegak hati untuk ilmu dengan Mbah. InsyaAllah kita doakan. Terima kasih banyak-banyak Mbak Puan Aminah Naim. Kalau nanti kalau misalnya berminat, macam mana nak hubungi Bik sendiri? Tak tahu. Tak tahu pula. Okey, nanti kita kongsikan. Saya duduk di sana, di Sungai Besar. Satu kawasan Sungai Panjang. Tapi kalau orang KL nak belajar kat sana, kena pergi rumah Bella lah. Bella ni siapa ni? Daripada tadi saya dengar. Bella. 18 kali dia sebut Bella. Siapa Puan Bella tu? Najbel Bella Homestay Parit 8. Homestay yang mengetengahkan yang mengetengahkan, yang memajukan ni. Promosikan. Alhamdulillah. Besar jasa Bella ya. Besar jasa Bella. Saya memang tak terhingga ucapkan ribuan terima kasih pada dia. Terima kasih sekali bagi Mbah dan juga Cik dari praktikal. Cik praktikal. Boleh ke? Allowance tak ada tak apa? Kalau allowance tak ada? Tak boleh lah, Cik. Boleh? Sebab nanti saya nak pergi kerja. Berapa nak allowance tu? Allowance yang boleh bayar rumah, boleh bayar kereta, minyak kereta, makan dalam 1,000 boleh, Cik? Melampau Sebab nanti kita nak bincangkan isu yang penting. Memang tular baru ni berkaitan dengan pelajar praktikal dari industri. Dan mereka memerlukan kepada
sejumlah relawan untuk survive di ibu kota terutamanya. Tapi ada juga yang kata tak perlulah. Tak perlu. Kan awak kan belajar menuntut ilmu di sini. Jadi tak perlu. Sampai berlaku polemik antara pihak majikan, pihak universiti dan juga pihak intern itu sendiri, practical. Kita akan berdiskusi berkenaan dengan topik ini. Adakah intern perlu dibayar atau tidak? Semua selepas ini di MHI. Latihan praktikal adalah satu daripada syarat wajib pelajar institusi pengajian tinggi IPT untuk lulus dalam peringkat pengajian masing-masing. Selain untuk mendapatkan pengalaman, latihan ini memperkasakan pelajar dalam menghadapi cabaran sebenar dunia pekerjaan. Jika pelajar membuat latihan industri dalam agensi kerajaan, bermula 1 September 2019, kadar allowance sebanyak RM5 sejam diperuntukkan buat mereka. Namun, isu allowance pelatih industri ini tiba-tiba hangat diperkatakan apabila ada pelajar wanita yang membuat bantahan di kampusnya berserta sepanduk intern bukan buruh percuma. Ini kerana ada syarikat yang menawarkan allowance dengan jumlah kecil dan ada yang tiada langsung. Sejauh mana pandangan orang ramai mengenai isu ini? Allowance internship untuk pelajar-pelajar ni perlu atau tidak? Pada pendapat saya, ia amat perlu. Satu, sebagai dia punya kos sara hidup. Yang kedua tu, dia sebahagian daripada usaha pihak company tu nak bagi semangat. Pada saya perlulah sebab untuk support kehidupan seharian diorang jugalah. Walaupun diorang intern, dia still nak go on hidup tu macam orang biasa juga kan. Walaupun diorang dalam fasa masih belajar, tapi kadang-kadang dia punya tempat internship tu lah kadang macam mungkin dia jauh daripada kedai bapa kan. So mungkin syarikat pun kena bagilah allowance internship tu. Anggaran berapa yang sepatutnya sekurang-kurangnya minimum untuk allowance pelajar-pelajar ni? Pada pendapat lah, tak sure benda tu benar atau tak. Mungkin secara kalau gaji semasa sekarang untuk pekerja baru masuk around RM1,500 right? So mungkin around RM1,000 ke, RM1,200 ke. Dalam 900 to maximum 1,200. Zaman-zaman saya dulu mungkin RM10 sehari. Sekarang ni at least RM12 hingga RM15 sehari untuk makan saja. Kos mungkin dalam 600-700 itulah. Memanglah dia memerlukan pengalaman daripada company tu, tapi ikut surrounding dan ikut zaman jugalah. Kalau kehidupan kos ni makin lama makin tinggi kan. Benda tu yang memang kita tak boleh sangkal. So kena relevan jugalah company pun dengan keadaan budak tu sendiri. Untuk swasta ni kadang-kadang company tu dia nak satu yang outcome dia tu memang perlu mengikut company tu punya kehendak tu. Jadi dia akan make sure budak-budak yang internship ni akan mematuhi prosedur kerja, target ataupun outcome yang dia perlukan selepas mengikut peredaran kerja itu. Jadi itulah yang saya rasa untuk syarikat ni ataupun swasta ni memang perlu diberikanlah allowance internship yang lebih berbanding dengan allowance untuk yang internship dekat kerajaan. Untuk masa sekarang ni, walaupun saya masa 2020 saya dapat 900 dan tidak mustahil untuk company-company yang lain untuk membayar lebih tinggi pada ekonomi yang sekarang. They need to be welcome to any company and then learn from that. So daripada situ juga company boleh train mereka so slow dan mungkin selepas habis internship boleh diserap masuk. At least dekat situ dah jimat training punya period dan training course. Universiti pun selalu akan bagi borang tu, dia akan tulis juga sama ada allowance atau tidak. So selalunya syarikat-syarikat pun saya rasa dia akan tulis dah sama ada dia bagi allowance ataupun tidak. So terpulang aware awal. So terpulang pada student lah, macam kalau student yang macam jauh dengan parent ataupun yang kurang dari segi kewangan tu, mungkin dia boleh pilih lagi lah mungkin syarikat-syarikat yang boleh cover untuk dia punya kehidupan harian tu lah. Baik, itu gambaran awal berkaitan dengan pelatih industri dan juga dilema mereka untuk allowance ini. Itu pandangan orang awam lah berkenaan dengan bagaimana mereka bila ditanya soalan penting tak, perlu ke tak kan. Tapi itu kita dengar daripada orang awam. Kita nak tanya juga bagaimana pandangan para pelajar, penuntut ni. Pandangan mereka, adakah mereka setuju ataupun tidak? Kita perdengarkan dahulu. Okey,
Sebagai seorang pelajar akan melalui fasa internship lah. Dan macam awak sendiri akan melalui fasa internship pada semester hadapan. Pada pandangan awak lah, masih perlukah allowance ni untuk pelajar-pelajar pada zaman sekarang? Saya rasa perlu. Student ada yang datang dari jauh. So perlu duit tu untuk sewa rumah, bilik dan makan pun semua. Ya, saya memerlukan duit allowance. Saya asalnya daripada Sarawak. Jadi saya jauh dan duduk dekat Semenanjung pun perlukan kos yang banyak untuk sara hidup. Student ni kadang-kadang ada yang daripada kalangan susah. So mereka perlulah untuk nak bayar rumah sewa ke, untuk kehidupan harian. So mereka perlu. Kita ada pinjaman dan sebagainya tu. Tapi biasa student ni kadang-kadang kita bolos, baru nak tahu cara hidup guna duit sendiri. 300 ke atas tu dah mencukupi bagi kita orang. 300 sebulan untuk menanggung kos makan kami. At least 500 lah. 1,500 dah cukup kot. So kalau macam 1,500, tak ke sama dengan tahap minimum gaji zaman sekarang? Sama, tapi bagi saya tu dah cukup kot. 500 okey kot. Katakanlah 500. Dalam sebulan makan satu hari RM10. Sebulan dah 300. Tinggal 200 je. Awak rasa masih cukup ke 500 tu? Ke ataupun mengikut peredaran zaman sekarang punya ekonomi? Bagi saya kurang cukup lah. Kurang cukup. So berapa sebenarnya awak rasa berpatutan lah untuk pelajar zaman sekarang? 800, 1000. Katakanlah nanti allowance sudah tidak diwajibkan kepada pelajar-pelajar. Apakah gantian yang sewajarnya syarikat-syarikat ni beri kepada pelajar-pelajar ni? Nampak saya kalau tak dapat allowance, tempat tinggal tu boleh. Pengalaman is pengalaman, tapi allowance tetap perlu dibahagikan kepada pelajar juga. Kita full time. Sebelum nak masuk intern tu memang tak ada cari kerja apa semua. Kita tak ada income. Lepas tu kita bergantung dengan PTPTN, siapa yang ambil PTPTN. Jadi jangan kena tahulah apa yang allowance yang cukup untuk dia punya pekerja nanti. Baik, tuan-tuan dan siswa yang mahukan 500 sampai 1,500. 1,500 tu. Okey, jadi mampu dibayar oleh pihak majikan. Kita nak berbincang secara mendalam dengan, kita bawakan Datuk Samsudin Bardan, Pengarah Eksekutif Persatuan ataupun Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia, MEF. Terima kasih. Datuk. Assalamualaikum. Tadi dah dengar sikit. Sebelum tu kita kenalkan dulu tetamu sebelah tu. Tadi Fadli kata macam pegawai bank. Tidak ya. Jangan nak segala permasalahan pelajar di UiTM. Okey, kita kenalkan iaitu Muhammad Yusof Hassan Rosal, merupakan Timbalan Presiden Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan yang di-Pertua MPP UiTM. Terima kasih bersama kami. Terima kasih juga. Okey, banyak ni permasalahan ni. Sabar ni. Okey, tadi suara pelajar orang awam kan. Sebab majikan pun perlu memikirkan perancangan mereka dan sebagainya. Jadi pengalaman Datuk lah macam mana penerimaan dan juga mungkin kata sepakat perlu dicapai pihak industri, majikan, pihak universiti dan pihak pelajar sendiri yang datang mengutip ilmu di kampus yang lain itu majikan ini. Silakan. Sebenarnya isu allowance untuk internship ni banyak diperkatakan kebelakangan ini. Tetapi kita lupa tentang apakah sebenarnya hasrat pelajar-pelajar ini diberikan peluang untuk menjalani internship. Hasrat utama adalah untuk mendapatkan pengalaman kerja sebenar. Kita tahu bahawa di universiti banyakkan kepada pembelajaran itu adalah mengenai teori saja, ya, dan untuk mendapatkan pengalaman bekerja itu dia perlu ke pihak industri, ya, dan juga kalau katakan dia di pihak industri ni dia belajar di syarikat sama juga macam dia belajar di universiti. Di universiti dia tak cakap pun pasal allowance, dia tak cakap pun pasal kos sara hidup tinggi, tetapi bila mereka berada di syarikat, mereka mula mengatakan bahawa kos sara hidup tinggi, kena bayar sewa, kena makan yang lebih dan sebagainya, ataupun transportation cost. Tetapi adakah sebenarnya majikan itu perlu membayar allowance atau tidak? Ya? Ini tidak bermakna saya mengatakan bahawa mereka tak perlu dibayar allowance. Kalau kita melihat tentang kajian yang menyeluruh, ya,
kebanyakan syarikat membayar allowance sebenarnya. Tapi bukan semua. Kira-kira 70% tu ada membayar allowance dan kadarnya itu berbeza-beza daripada syarikat kecil hinggalah syarikat besar. Kalau syarikat-syarikat kecil tu kebanyakan mereka membayar lebih kurang RM500 sebulan. Dan yang besar tu yang mampu, especially MNC semua, dia boleh bayar RM1,800, RM2,000 dan RM1,000 lebih. Ya. Dan ini berlaku kerana syarikat-syarikat ni mahu sebenarnya menerapkan nilai-nilai kepada talent yang ada pada pelajar ni. Dengan harapan bahawa pada akhirnya nanti mereka akan ditawarkan pekerjaan di syarikat berkenaan dan mereka mahu untuk terus berkhidmat dengan syarikat. Ya. Tapi masalahnya di sini adalah sama ada syarikat perlu diwajibkan membayar allowance. Dan saya katakan di sini bahawa kalau itu berlaku, kebanyakan syarikat nanti tidak mahu secara sukarela mengambil pelajar-pelajar intern. Dan siapa yang rugi? Pelajar sendiri. Mereka ada dasar tutup pintu tak ambil lagi. Intern merugikan. Itulah. Kalau dipaksa untuk membayar allowance, syarikat-syarikat ni, kita mesti tahu di syarikat Malaysia ni, dia punya strukturnya adalah kebanyakan syarikat itu syarikat kecil. Lebih daripada 690,000 syarikat itu adalah dikira sebagai micro enterprises. Micro dia kecil. Dia mengambil pekerja kurang daripada 5 orang. Ya. Dan kalau mereka dipaksa untuk membayar allowance, saya rasa mereka ni tidak mampu untuk berbuat demikian. Jadi peluang untuk mereka mengambil internship tu akan tertutup dan pelajar ini akan kerugian besar kerana mereka tidak dapat menimba pengalaman bekerja dengan syarikat. Baik. Kita dah dengar apa yang Datuk cakapkan. Okey, nampaknya macam kalau dipaksa akan tertutup peluang untuk pelajar atau penuntut untuk melakukan latihan praktikal mereka. Ya, saya tanya Yusof masih lagi belajar di UiTM. Betul. Okey, mendengar apa yang dikabarkan oleh Datuk sendiri. Saya nak tahu bagaimana para penuntut sekarang ini. Masa zaman kita dulu, walaupun allowance-nya sikit, tetapi motivasi ada jugalah kan. Tapi kita nak tahu sebagai penuntut, adakah kalau misalnya tak dibayarkan allowance, kalian mengirakan apa yang kalian dapat ke sini macam tak worth it, tak berbaloi sebenarnya? Bagaimana? Okey, baik. Bila cerita berkenaan dengan latihan industri ini sangat-sangatlah subjektif. Jadi bila cerita pasal industri ataupun latihan industri bukan hanya wang ringgit, tetapi betul kata Datuk, iaitu kita nak mahukan pengalaman. Dan saya percaya sekarang ini bila kita cerita pasal latihan industri, ianya memerlukan wang sebab dia senang je. Kenapa kita memerlukan wang adalah untuk kita menampung 3 perkara. Yang pertama berkenaan makanan dan minuman. Yang kedua adalah penginapan. Dan yang ketiga ialah pengangkutan. Jadi kalau ketiga-tiga perkara yang mustahak ini dapat ditampung, insya-Allah semuanya okey. Sebab sekarang ini bila kita lihat, bila cerita berkenaan dengan latihan industri ini tidak termasuk dalam Akta Pekerja 1955. Sebab dalam Akta 1955 ini menekankan berkenaan hak untuk bercuti, hak kita panggil kerja tambahan dan sebagainya. Jadi itu yang membuatkan sekarang ini latihan industri ini menjadi satu tanda tanya sama ada government ataupun kerajaan untuk kita berikan satu inisiatif kepada pelajar ataupun tidak. Selama ini apa yang dapat melalui beasiswa ke pinjaman ke masih tak mampu untuk menampung keperluan. Sekarang ini ada tambahan. Sekarang ini mahasiswa terbahagi kepada 3. Yang pertama ialah tajaan seperti JPA, khazanah dan sebagainya. Yang kedua adalah pinjaman seperti PTPTN. Yang ketiga adalah FAMA, father mother. Jadi bila kita lihat sekarang ini yang memerlukan kewangan ataupun dana allowance ni adalah kepada yang memerlukan. Contoh yang pertama ialah FAMA lah. Terutamanya iaitu yang B40 yang tak mampu. Yang ada allowance. Sebab selalunya kalau pelajar-pelajar tajaan ini mereka mempunyai allowance tambahan untuk internship program. Jadi bila inilah salah satu inisiatif yang mungkin kita boleh minta kepada kerajaan, kalaulah dapat untuk kerajaan boleh masuk dalam belanjawan, kerajaan dapat menampung kepada pelajar-pelajar yang tidak mendapat allowance tambahan, kita panggil latihan industri ataupun yang betul-betul B40. Datuk rasa macam mana kemanjaan dan juga perkembangan semasa ini? Saya merasakan bahawa betul apa Cik Yusof kata tadi mengenai keperluan untuk makan,
minum dan juga tempat tinggal, transportation. Kita seharusnya lebih inovatif dalam menangani isu ini. Ya. Sebagai contohlah, kalau dia kata internship ni tidak perlu dilakukan di tempat-tempat lain ataupun di badan-badan besar. Saya merasakan bahawa kita harus mengadakan satu program di mana internship itu dapat dilakukan di tempat di mana ibu bapa pelajar itu tinggal ataupun di mana ada saudara mara yang mereka boleh menumpang hidup untuk masa 3 bulan, 6 bulan dan sebagainya. Dan ini saya rasa dapat mengurangkan kos yang dinyatakan oleh saudara Yusof tadi. Jadi, kalau kita rata-rata mengatakan bahawa internship itu perlu dilakukan di tempat-tempat lain, itu saya rasa adalah sesuatu yang kita harus tangani. Sebagaimana saudara Yusof katakan tadi, kerajaan perlu membuat satu peruntukan dalam belanjawan, mengatakan apakah sebenarnya yang kita boleh tolong untuk mereka-mereka yang memerlukan pertolongan berkenaan. Jadi, kalau industri terus-terus ditekan untuk memberi allowance secara wajib, saya rasa ini akan membantutkan sebenarnya hasrat untuk kita berkecimpung dalam perkara ini secara sukarela. Ya. Saya lebih ingin mengenengahkan idea di mana kita harus membuat internship ni sesuatu yang kita gemar untuk menceburui bidang berkenaan dan kita tahu bahawa syarikat akan memberikan 100% pertolongan kepada pelajar berkenaan semasa mereka menjalani latihan industri. Sebagai contohlah, macam tadi Fariha dia katakan bancuh kopi, buat fotokopi dan sebagainya. Ya. Jadi, kenapa ini berlaku? Kerana tidak ada sebarang template yang besar dari segi nasional untuk mengatakan apakah yang harus dilakukan oleh majikan, apakah yang harus dilakukan oleh pelajar berkenaan dan apakah yang harus dilakukan oleh pihak universiti supaya kita dapat satu kurikulum internship ni yang menyeluruh. Situasi yang menang-menang ya. Yang menang-menang untuk pelajar, untuk kerajaan sendiri dan juga untuk syarikat. Jadi bermakna kalau kita ada satu template yang boleh digunakan pakai oleh semua syarikat yang mengambil interns ni, saya rasa internship ini akan berjaya untuk mengurangkan jurang di antara teori dan juga praktikal dan juga akan membuatkan pelajar ini lebih employable, lebih boleh mendapat keboleh pasaran nanti. Keboleh pasaran. Itu adalah apa hasrat sebenar untuk kita menjalankan internship dan bukan untuk mendapat wang tambahan sebenarnya. Ya. Okey. Saya suka juga mungkin penerbit kalau sekiranya ada pandangan daripada orang ramai di Facebook kami kongsikan juga sebab kita nak dengar juga suara orang luar bagaimana melihat topik ini. Mungkin ada yang membara nak berikan pendapat. Okey, antara lain komen kami terima daripada saya bacakan Nazita Ibrahim. 800 sampai 900 allowance pelajar intern ni bukan saja untuk mereka menimba pengalaman tapi juga bacakan juga menggunakan ilmu, tenaga dan kerja mereka. Okey, Zahid Pak An. Mestilah setuju pelajar perlukan duit untuk duit belanja makan, bayar duit sewa, yuran bulanan belajar, print kerja assignment. Oh, ada juga masa ni juga. Okey. Amin Nuruddin. Katanya ketika waktu saya praktikal dulu, allowance ada tapi allowance makan je. Dan pendapat dia harus berpatutan mengikut peredaran masa dan kemajuan kawasan tempat praktikal yang perlu berkadar dengan perbelanjaan. Contoh di bandar besar harus ada allowance yang munasabah buat pelajar lebih lagi yang tinggal jauh dari keluarga. Okay. Kita orang duduk di hulu mana-mana, dia praktikal di bandar besar KL kan. Jadi memang tak mampu untuk menampung keperluan dia. Baik. Saya nak tanya Yusof, sebelum penuntut ataupun pelajar nak memohon ke tempat industri latihan industri di sebuah syarikat. Okey. Kalian memang dah tahu kan syarikat tu bagi allowance atau tidak? Betul. Selalunya kalau sebab sebelum ni saya intern juga, saya buat latihan industri di Farman Niaga. Okay. Jadi sebelum kita menjalankan latihan industri ni, kita ada satu borang. Ada beberapa borang untuk kita hantar kepada syarikat, sama ada syarikat itu terima ataupun tidak. Dan di situ syarikat telah tetapkan berapa sekian harga. Jadi di situ pelajar boleh menerimanya ataupun boleh menolak. Jadi kat sini saya nak tekankan sebenarnya peranan universiti pun ada. Mungkin sekarang ni kita nak menimakan ataupun allowance kepada latihan untuk latihan industri ini bukan mudah ataupun bukan semudah yang disangka. Sebab kalau kita buat satu minimum untuk
allowance ini ianya akan betul cakap Datuk membantukan, akan tetapi kita boleh buat berfasa. Bermaksudnya peranan universiti kita kena tengok, mungkin peranan universiti sekarang ini, universiti perlu tetapkan company yang berbayar sahaja pelajar boleh pergi. Buat pemantauan ya? Yes, pemantauan. Jadi company yang tidak berbayar, kita tolak. Itu option ataupun pilihan pelajar kalau dia mahu juga. Itu untuk universiti lah. Jadi kalaulah betul kita nak buat minima, itu cadangan pertama. Cadangan kedua adalah kalau betul lah kita nak minimalkan allowance, kita boleh mungkin ini kita akan buat satu tempoh setahun percubaan kerajaan, di mana kerajaan kata okey 1 tahun kita buat satu semua company perlu bayar. So daripada situ kita akan tengok sama ada syarikat itu lingkup ataupun tidak, ataupun dari segi orang kata bukanlah saham, kiranya sama ada okey ataupun tidaklah kalau semua company bayar. Kalau kita kestabilan setkan syarikat tu, kestabilan kalau kita setkan 500 untuk semua sekali. Jadi yang mungkin yang cadangan ketiga yang boleh saya tekankan adalah sebab saya di peringkat Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan kami membincangkan mungkin kerajaan boleh berikan satu insentif ataupun berikan satu tax exemption, pengecualian atau cukai khas kepada syarikat yang berbayar. Jadi bila syarikat tahu dapat satu insentif, mereka akan benarkan dan mereka akan bayar kepada pelajar-pelajar yang ataupun penuntut universiti. Komen Datuk? Ya, saya tertarik mengenai insentif yang Saudara Yusof menyatakan. Tetapi pada masa ini memang ada insentif. Malangnya untuk mendapatkan insentif itu, syarikat diperlukan untuk mengisi berbagai-bagai orang, mendapatkan kelulusan daripada berbagai-bagai pihak berwajib. Dan ini sebenarnya membantutkan syarikat-syarikat, terutamanya syarikat swasta, untuk mendapatkan insentif berkenaan. Saya faham bahawa sekarang ni insentif yang diberikan oleh kerajaan itu kebanyakannya digunakan oleh syarikat-syarikat hubung kait kerajaan, GLC sahaja. Ya, dan ini saya rasa adalah sesuatu perkara yang harus kita tangani dan perbaiki. Dan saya merasakan bahawa kalau benar syarikat mahu diberikan insentif oleh pihak kerajaan, jadi tidaklah perlu adanya satu permohonan dibuat kepada pihak tertentu untuk mendapat kelulusan. Cukuplah kalau katakan universiti itu mengatakan bahawa ya memang syarikat ini mengambil pelajar untuk latihan industri, itu cukup untuk kita serahkan kepada pihak LHDN untuk mendapatkan insentif cukai itu. Tapi yang lebih penting adalah saya merasakan bahawa tadi Saudara Yusof mengatakan tentang peruntukan keuangan oleh pihak kerajaan. Untuk kerajaan memberikan peruntukan keuangan itu memang sukar. Saya faham keadaan berkenaan. Tetapi apa salahnya kalau syarikat itu membayar allowance insentif dan ia diberikan layanan cukai yang istimewa. Sebagai contoh, kalau kita bayar zakat, kita akan diberi rebate sepenuhnya. Jadi, kenapa tidak kerajaan memberikan rebate sepenuhnya kalau syarikat membayar allowance insentif kepada pelajar? Dan ini tidak akan sebenarnya membebankan pihak kerajaan pun kerana wang itu akan dibayar oleh syarikat dahulu. Dan saya pasti kalau ini dapat dilakukan, lebih banyak syarikat akan lebih mahu untuk terlibat dalam program berkenaan. Baik, kita doakan ada satu lagi perbincangan yang bersambung untuk mendapatkan situasi benar-benar untuk semua pihak, majikan, pihak universiti dan juga pihak pelajar praktikal yang berada dalam industri itu. Baik. Terima kasih diucapkan buat Datuk Syamsuddin Bardan, Pengarah Eksekutif Persekutuan Majikan Malaysia MEF, dan juga Muhammad Yusof Hassan Roslan, mewakili yang di-Pertua MPP UiTM. Okey. Sebelum tu kita nak baca satu komen. Tak habis lagi berbincang. Memang panas sebenarnya. Mohon company yang memberi allowance diberi pelepasan cukai oleh kerajaan. Okey. Sudah tepat. Ikut bidang jugalah. Kadang setengah tu mungkin dia bidang agama, dia praktikal di masjid kan. Lain pula situasi dia. Jadi perlu lihat kepada jenis-jenis majikan yang ada dalam pasaran yang ini. Okey, terima kasih sekali lagi dan kita nanti banyak lagi nak berbincang. Selepas ini kita akan bawakan sedikit berkenaan dengan EconSafe Cash and Carry, rakan strategik Payung Rahmah, dan banyak lagi sebenarnya pengisian kita nak kongsikan. Selepas ini, insya-Allah. Baik, kini kembali untuk EconSafe Cash and Carry, rakan strategik Payung Rahmah bersama dengan Cik Mas Imran Adam, Pengurus Besar EconSafe Cash and Carry. Terima kasih bersama kita. Baik, sejak diumumkan dalam menjawab, kita pastikan EconSafe menyahut cabaran ini. Macam mana dari segi sambutan dan juga pelaksanaannya? Silakan.
Sambutan yang kita terima tu memang sangat-sangat menggalakkan. Jadi memang kita tengok semenjak kita jualan Rahmah ni, boleh katakan kita punya pertambahan jualan, pertambahan pelanggan lah. Lagi satu, kalau kita tengok ni Rahmah ni pun kita punya maksud sendiri pun ialah kasih sayang, belas ihsan dengan kurniaan lah. Jadi kita kata ini memang satu inisiatif yang baik lah yang dibuat oleh pihak kerajaan. Saya rasa kalau kita tengok kan pihak kerajaan pun sekarang ni memang banyak usaha-usaha untuk membantu pihak-pihak B20, B220, M20 untuk membantu meringankan bebanan lah. Ya, jadi macam mana pemilihan barangan yang dipilih untuk menurunkan harga? Kita kalau ikut penilaian buat masa ni, kita ada 1,000 item. 1,000 item lah kita buat penurunan barang. Barang ni adalah daripada setiap kategori lah. Daripada kategori makanan, barangan pembersihan rumah, barangan rumah semualah. Maksud dia bukan bertumpu pada satu kategori lah. Bermakna dia secara keseluruhan. Okey. Jadi pelaksanaannya masih lagi berterusan. Pelaksanaan masih sehingga berterusan. Berapa peratus diskaun ditawarkan? Sehingga kalau ikutkan dia sehingga 20% perkhidmatan. Dia program yang pertama ni dilancarkan pada 11 Januari oleh Yang Berhormat Berhormat Datuk Seri Salahuddin Ayub, Menteri Perdagangan Dalam Negeri di Konsil Pandamaran. Dan kita Konsil adalah pasar raya pertama lah yang menyahut seruan kerajaan ni untuk melancarkan program Rahmah ni. Itu dia. Dan juga saya difahamkan tidak cukup dengan hanya memberikan potongan yang menarik, harga-harga yang sangat kompetitif, juga dibuat korban. Korban Rahmah, ya betul. Macam mana? Kita ada buat beberapa program Rahmah yang orang kata yang istimewa sikit lah. Semacam baru-baru ni pada hari raya ni, kita ada buat jualan daging Rahmah. Jualan daging Rahmah ni lah, harga daging semasa tu kalau ikut harga kawan lah RM20. Kami jual RM14.90 lah. Jadi pada masa tu dalam 3 hari tu kami dapat jual 500 tan lah. Jadi pada baru-baru ni, pada 27 hari bulan ni, 2 hari sebelum Hari Raya Adha ni, pihak kami ada sumbangan 200 ekor kambing lah kepada Yayasan Rahmah untuk diedarkan ke kawasan-kawasan B40 untuk membantu mereka-mereka yang memerlukan lah. Baik, kita faham tentang situasi perniagaan yang mahukan keuntungan, tapi bila digerakkan Rahmah ini, program Rahmah ini, macam mana untuk memastikan masih ada margin untuk menggapai keuntungan di sebalik usaha untuk membantu mereka yang memerlukan? Nak kata masa untuk program Rahmah ni, ia tidaklah sampai merugikan. Cuma orang kata dia punya margin tu angkat sangat nipis lah. Jadi macam untuk kami, macam untuk Econsave ni, kami tiada masalah sangat sebab kami kebanyakan tidak melalui orang tengah lah. Sebab kalau boleh katakan barang-barang semua macam kami import sendiri macam bawang, kentang apa semualah kami import sendiri, tidak melalui orang tengah lah. Okey. Jadi kita perhatikan sejak ada program ni mungkin dia sangat melegakan kepada pengguna yang mungkin akan menjadi pelanggan setia di Econsave. Ya betul. Kalau ikutkan daripada program Rahmah tu pada awal sehingga kini ni kami dah turunkan lebih 3,000 lah. Kalau kita tengok memang peningkatan tu memang nampak peningkatan jualan, lepas tu peningkatan pelanggan, lepas tu kita tengok pun banyak pelanggan-pelanggan pun rasa gembira lah dengan penyematan yang mereka dapat tu. Ya, jadi kalau ikutkan sekarang ni berapa cawangan Econsave yang ada? Econsave sekarang ada 94 cawangan seluruh Malaysia. Yang paling bongsu? Paling bongsu yang baru-baru ni lah kita buka di Selangor, di Batang Kali. Dan ini juga akan memberikan peluang pekerjaan kepada betul. Dan bila adanya program Rahmah ini, macam mana melihat kepuasan pelanggan itu sendiri yang mungkin dapat kita berinteraksi secara langsung dengan mereka? Sebab kalau kita tengok program Rahmah ni dimulakan pada Januari. Sebabkan kita tengok disebabkan feedback pelanggan yang baik, kepuasan pelanggan, sehingga kinilah kami walaupun dah bulan Julai, program Rahmah tu masih berterusan lah. Maksud kalau daripada awal tu sehingga kini ni kami dah turunkan dalam 3,000 jenis harga barangan lah. Econsave antara yang terawal menyahut seruan ni? Ya, yang terawal, yang pertama. Yang pertama. Ya. Apa yang mendorong untuk sambut cabaran itu? Saya rasa kalau macam untuk menurunkan harga barang ke membantu rakyat ni bukan hanya tanggungjawab kerajaan je lah. Jadi kita sebagai peniaga, sebagai pasaraya kena bersama-sama lah membantu kerajaan untuk membantu rakyat-rakyat yang di luar sana lah. Okey, sebab ini masih lagi baru tentang tadi korban. Jadi ini juga mungkin memenuhi hasrat CSR yang digerakkan oleh Econsave sendiri. Ya, betul. Jadi macam mana mendapatkan mereka yang layak, betul-betul layak untuk diberikan ini kita berbincang dengan Yayasan Rahmah, kerjasama dengan Yayasan Rahmah. Jadi penerima tu akan dipilih oleh Yayasan Rahmah lah. Jadi kambing ni mungkin ada tempat yang dapat 2 ekor, ada tempat masjid dapat 3 ekor. Mana kita tumpukan di kawasan-kawasan yang B40 lah. Okey, ini ketika bersama dengan Menteri dahulu. Jadi apa harapan akhirnya daripada pihak
pihak Konsep supaya ekosistem ini menjadi peneraju yang unggul, contoh yang terbaik, teladan yang terbaik untuk sama-sama membantu rakyat dalam ekonomi yang mencabar ini. Kalau macam sekarang ni kita rasakan kalau boleh untuk pihak kementerian dapat buatkan satu program Rahmah Mega. Kita kumpulkan semua peniaga di sana. Jadi pelanggan akan dapat lebih berjimatlah di sanalah. Lepas tu kita pun seru kepada semua mereka di luar sana tu untuk sambut baiklah banyak inisiatif yang dibuat oleh kerajaan ni untuk membantu rakyat lah, untuk meringankan bebanan itu. Ya, program Rahmah Mega cadangan ya? Ya, betul-betul. Dan ekosistem ini pun dengan kekuatan lebih dari 90 cawangan seantero Malaysia ni pun mampu untuk menggegarkan inilah ya. Ya, betul-betul. Banyak tadi sampai 1,000 item yang ya, 1,000 item diturunkan harga. Ya, ketika datang akan ada lagi yang akan insya-Allah kita akan buat secara berterusan lah. Sehingga orang kata kita pun harap di luar sana tu pasar lain pun dapat sama-samalah turut serta dalam program Rahmah ni. Itu dia. Semoga akan terus makmur, rekonsif dan menggerakkan lagi menyahut cabaran dan belanjawan 2023 dalam Madani ini dan juga memberikan yang terbaik untuk pengguna yang akan terus setia kekal bersama dengan Ekonsif. Terima kasih kepada Cik Mas Imran Adam, Pengurus Besar Ekonsif Education Kedis yang Berhad. Akhir kata kepada bakal-bakal pelanggan setia Ekonsif. Bandingkan harga kami. Dan juga kepada yang lain untuk tadi cadangan untuk jadi kenyataan Mega itu. Itulah kita harap jualan Mega Rahmah tu dapat dibuatlah. Jadi kita dapat kumpulkan semua peniaga-peniaga Rahmah, menu Rahmah, payung Rahmah, pakej Rahmah dalam satu kawasan. Senang ya, jadi satu centralized yang terbaik. Baiklah, nanti kami kongsi kepada anda pelbagai lagi yang menarik di MHI. Terus bersama kami untuk ilmu yang berkekalan. Bersama-sama. Itu dia, mengkuang telah pun mekar. Tadi varian Sentul terus jadi layu mengkuang ya. Banyaklah Ni tengah dah nak dekat siap dah ni, tengah gunting tapi membentuk. saya rasa harga dia perlulah lebih tinggi dah sesuai dengan kudrat yang mereka curahkan untuk hasilkan produk sebegini. InsyaAllah nanti kita tengok bagaimana. Okey, kita nak kongsikan juga ini berkenaan dengan satu program Misi Madang. Ini katanya sebuah program dokumentari travelog. Bagaimana Misi Madang ni dia perlu membawa penonton mengembara dan meneroka khazanah alam yang menarik dalam Malaysia. Tapi dalam meneroka ni banyak juga ancaman. Dia kata hutan-hutan kita ni ada ancaman dan sebagainya terhadap keindahan alam yang kita ada ni. Jadi ikuti perjalanan Madang mencari jalan penyelesaian bagi menjaga dan mengekalkan kelestarian alam agar ia dapat dinikmati untuk generasi akan datang. Jadi ini program ni bila disiarkan? Di TV9 jam 10 malam bermula 3 Julai malam ini di TV9 ya. Okey. Dan esok untuk yang tak mampu bergerak kerana masalah arthritis ke gout ke, akan bincang secara mendalam esok hari. Baik, jangan lupa untuk saksikan untuk kita ketahui apa sebenarnya. Ada yang kata, kalau kita kena gout, nanti lama-lama kita akan kena arthritis. Bimbang juga kan? Bimbang juga. Okey. Semuanya esok jangan lupa dan terima kasih kepada mereka yang memberikan komen kepada FB MHI. Ingat ada nasi lomak tadi lapor dah. Kopi-kopi kan. Baik. Okey, Pak. Ni dah nak siap tinggal gunting saja. Itu dia. Dah 60 tahun baikkan berjuang, 6 dekad berbengkel dengan mengkuang. Ni topi kan? Okey. Ni topi. Ambil satulah. Okey. Sebabnya tadi yang buat kat Siti yang nak laksana orang-orang ya di Okey, terima kasih banyak yang menonton kami di MHI. Macam mana? Contohlah. Ada lagi. Ada lagi. Ni bubur rebing. Bubur rebing. Itu dia. Baik. Semoga memberi inspirasi untuk anda. Jumpa esok. Bye.